الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Ubudiyah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Riyadhus Salihin dalam jilid yang kedua. Kita masih lagi dalam bab yang ke-27 di bawah tajuk dari hal membesarkan kehormatan muslimin dan menerangkan hak mereka, kasihan belas dan kasih sayang terhadap mereka. Tersambung bacaan kita di dalam kitab muka surat 43 pada hadis yang ke-14. Dan daripadanya juga, yakni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasy-syarri ay yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa malahu wa irduh. Yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu berdengki-dengkian dan janganlah kamu memperjajakan harga tapi sendiri tidak mahu membeli hanya semata-mata bertujuan hendak menipu orang. Janganlah kamu berbenci-bencian dan janganlah kamu belakang membelakangi. Dan janganlah kamu menjual setengah kamu atas penjualan setengahnya. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang Islam adalah saudara kepada orang Islam yang lain. Tiadalah dia menganiayainya. Tiadalah dia mengecewakannya. Dan tiadalah dia menghinakannya.
Di sinilah takwa itu. Sambil baginda menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Dengan perhitungan seorang dari kejahatan bahawa dia menghinakan saudaranya sesama Islam. Tiap-tiap orang Islam atas orang Islam adalah haram. Darahnya, hartanya dan hak kemuliaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang perkara-perkara yang berkait dengan soal dan hal ehwal kehidupan seseorang muslim. Kerana dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan peraturan-peraturan. Kerana tidak boleh secara sesuka hati kita hidup di atas muka dunia ini mengikut kehendak ataupun sesuka hati kita sendiri. Kerana itu Allah Ta'ala meletakkan aturan hidup. Dan setiap peraturan yang Allah Ta'ala letak ini akan menjadi lebih hebat, akan menjadi lebih cantik apabila manusia itu mematuhinya. Itulah 2 keadaan dan kedudukan yang mesti kita faham. Bagi menjalani kehidupan ini, 2 perkara ini terlalu penting. Yang pertama, undang-undang yang Allah Ta'ala sediakan. Atau undang-undang yang manusia buat yang tidak bercanggah. Tujuan undang-undang ni bagi melicinkan, mencantikkan, mengelokkan perjalanan hidup manusia. Tetapi tidak ada gunanya undang-undang itu kalau manusia tidak mematuhinya. Jadi sebab itu 2 situasi dan kedudukan ini penting. Yang pertama, adanya undang-undang. Dan yang kedua, adanya manusia yang mengikut undang-undang itu. Baru dia jadi. Undang-undang lampu isyarat. Setiap simpang jalan besar ada lampu isyarat. Merah, hijau, kuning. Tujuan dia nak melancarkan perjalanan lalu lintas. Dan perjalanan itu akan jadi lebih lancar apabila manusia mematuhinya. Kalau ada lampu isyarat tapi tidak dipatuhi, maka sia-sialah undang-undang itu. Jadi begitulah aturan yang Allah buat. Dalam hidup kita sebagai Muslim ni ada aturan dia. Yang macam ni boleh buat, yang begini tak boleh buat. Ada peraturan. Allah hantar ibadah solat, yang ni kena buat. Puasa, yang ni kena buat. Haji, kalau ada kemampuan, kena buat. Sedekah jariah, kena buat. Ada aturan-aturan dia. Kemudian yang satu lagi pula, hasad dengki jangan buat. Tindas menindas jangan buat. Zalim menzalimi jangan buat. Itu arahan dan larangan yang Allah Ta'ala keluarkan. Memang dah cantik. Tapi lebih cantik bila manusia ikut peraturan itu. Yang jadi kelang kabut, kacau bilau, huru-hara ni sebab undang-undangnya ada. Tapi manusia tidak ikut. Nah, itu yang jadi kelang kabut tu. Tapi bila ada undang-undang, baik undang-undang yang Allah bagi atau yang manusia buat, dan manusia pula secara jujur dan ikhlasnya mematuhi peraturan itu, maka hidupnya menjadi lebih cantik. Contoh yang paling senang. Bagi seorang Muslim, dia wajib mendirikan solat. Jadi undang-undang dia bila masuk saja subuh, dia pun bangun, dirikan solat. Maka perjalanan hidup dia menjadi lebih baik. Berbanding dengan orang lain yang hidup tapi tak mau bersolat. Dia telah melanggar undang-undang dan peraturan Allah.
yang akhirnya dia akan kembali merugikan dirinya sendiri. Jadi kalau kita simpulkan dalam hadis tadi, banyak pesanan-pesanan yang disebut oleh Nabi SAW terhadap larangan-larangan yang elok ditinggalkan, jangan kita buat. Dengki-mendengki pada perkara yang Islam tidak benarkan. Kita dah bincang dah sebelum ini, dibenarkan berdengki dalam Islam ini atas dua perkara sahaja. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh berhasad dengki kecuali di atas dua perkara. Yang pertama, saya ulang balik, iaitu orang yang Allah Ta'ala anugerahkan harta kekayaan yang banyak dan dia gunakan harta tadi ke arah jalan fi sabilillah, kita boleh dengki dengan orang macam ni. Dengki maksud dia kita juga berazam, bercita-cita nak jadi kaya raya macam dia dan buat baik macam yang dia buat. Dengki macam tu boleh. Bukan dengki nak hilangkan harta kekayaan dia, itu tak boleh. Kan? Kita kena dengki berniat, ya Allah kalau boleh aku pun nak kaya macam jutawan tu. Iri hati ke dia sebab dia buat benda baik. Macam contohlah selalu kita dengar banyak kisah yang disebut orang, mungkin ada kebenarannya dan saya yakin ianya adalah benar. Tiap-tiap tahun ada perkhabaran yang beritahu kepada kita, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan, Sultan Hassan al-Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam, tiap-tiap bulan dia tolong top up, tolong bantu bayar maintenance api, bil elektrik Masjidin Nabawi. Setiap bulan dia top up 2 juta ringgit. Kita bil api surau, kalau dapat top up seorang RM10 pun alhamdulillah. Kan, tak usah cerita yang juta-juta tu. Kita dengar tu, ya Allah kalau Allah duit aku banyak besok nak buat macam tu juga. Pasal apa? Pasal dia ada kekuatan iman. Pasal dia tidak sayang harta benda dia. Pasal dia tahu harta benda tu semua adalah pinjaman-pinjaman. Jadi sebab itu tuan-tuan, dengki macam tu boleh. Ataupun ada orang kaya di Gombak ni memang tiap-tiap bulan semua surau masjid dia bagi 200 sebulan. Mungkin, manalah tahu kalau ada kan. Kita dengki orang macam ni sebab dengan harta dia boleh buat baik banyak-banyak. Itu dibenarkan. Yang kedua kata Nabi, kamu dengki dengan orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan. Orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim, orang yang bijak pandai, orang yang cerdik pandai, ilmunya hebat, dia ada ilmu, dia ajar pula pada orang, dia amalkan, kita dengki dekat dia. Dengki dekat para ustaz, para ustazah, para alim ulama. Dengki dalam erti kata kita juga nak jadi pandai, nak jadi hebat macam golongan-golongan itu. Apa makna orang-orang alim ni tuan? Ada disebutkan dalam ungkapannya, orang-orang alim ini ialah man al-alimu man amila bima alima. Yang dikatakan alim itu orang yang beramal apa yang dia tahu. Itu orang alim. Dia beramal apa yang dia tahu, dia akan buat. Yang ini sunat, dia akan buat. Ini wajib, dia pasti buat. Itu dipanggil, bahasa mudah mengenali orang-orang yang alim. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita dengki pada golongan ini sebab ilmu yang Allah berikan pada mereka. Baik itu tuan-tuan, kalau kita tengok ustaz kita ni yang banyak mengajar, mendidik, mentarbiah kita, ada yang sebahagian besar memang daripada asas kecil, daripada mereka kecil ada asas agama.
Dan ada pula segelintir di kalangan mereka ini daripada dah agak berumur baru ada ilmu tu dia tuntut. Yang basicnya tak ada, tapi dia usaha keras cari ilmu. Macam contohlah kita dengar cerita Ustaz Azhar Idrus, contoh dia. Dia dulu sekolah Inggeris, sekolah rendah sekolah Inggeris, Alostar. Sekolah menengah pun sekolah Inggeris. Rambut panjang, main gitar apa semua tak tentu arah masa tu. Tapi bila dapat petunjuk hidayah ni, dalam tempoh lebih kurang 11 ke 12 tahun saja dia belajar. Masa tu pun dah berumur dah 30 lebih, 20 lebih. Belajar, alhamdulillah boleh pula mengajar macam mana yang berlaku pada hari ini. Sama je. Sebab faktor usia itu bukan alasan. Itu yang dikongsikan dalam program yang kita buat 2 minggu lepas di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Dalam satu program yang kita namakan Ustaz Sayang Anda. Jadi beberapa ustaz yang terkenal ni dia kongsikan pengalaman hidup. Pengalaman belajar dulu. Sama juga macam Ustaz Don umpamanya, sama juga. Zaman-zaman mengaji Mesir dulu kan, orang tengok tu tak ustaz lah. Dengan rambut panjang, dengan seluar ketat apa semua kan. Tapi dia cari juga ilmu tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita dengki dengan orang-orang macam ni. Bukannya mereka bermula daripada bawah, tapi sudah orang kata di pertengahan jalan. Tapi benda tu betul lah dalam pepatah Arab disebut man jadda wajada. Siapa nak dia akan dapat. Siapa bersungguh dia dapat. Tuan-tuan yang hari-hari mengaji di surau Ubudiyah ni, kalau bersungguh dapatlah. Kalau on off lah. Dapatlah sikit-sikit. Kesungguhan itulah yang meletakkan diri kita mencapai tahap ilmu yang cukup mustahab. Kerana itu disebutkan oleh Nabi tadi, Nabi berpesan dalam beberapa perkara, jangan marah-marah, jangan berdengki-dengki, jangan bertindas-tindas ataupun tindas menindas. Nabi ajar kita jadilah wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah, belajarlah jadi hamba Allah yang bersaudara. Belajar jadi hamba Allah yang berkasih sayang sesama Muslim. Bila ada umat Islam di Syria dibunuh, ditindas oleh rejim Al-Assad, maka timbul kasih sayang, belas kasihan kita kepada mereka. Ini namanya ikatan sesama Muslim. Roh kita dengan roh mereka ada connection yang hebat, kita rasa belas kasihan yang cukup hebat. Apabila ada orang yang menghina Nabi di dalam ringkasan movie yang dia buat, dalam durationnya sebanyak lebih kurang 16 minit filem itu, yang menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Ini wajar berlaku dalam diri kita. Sebab orang yang beriman kepada Rasul, Nabi kata, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang di antara kamu, sehinggalah aku, kata Nabi, lebih paling dia kasih berbanding ayahnya, berbanding ibunya dan orang-orang Islam yang lain. Dan antara tanda kasih kita pada Nabi, apabila ada apa sahaja unsur penghinaan, maka hati kita rasa geram, rasa nak marah, rasa naik angin, rasa tercabar apabila ada manusia yang mempelekehkan Nabi dalam apa bentuk sekalipun. Tapi memang filem itu, kalau siapa yang tengok lah, tapi eloknya tak payah tengok lah, buat sakit darah je nanti. Dia memang menghina Nabi, menggambarkan Nabi ni memang kaki perempuan, na'udzubillah min zalik, menggambarkan Islam itu sebagai teroris, pelampau, ekstremis, menghina para sahabat,
menghina Al-Quran. Lengkap. Jadi tuan-tuan, itu yang berlaku. Dan kabarnya tadi, laporan yang terbaru kita dengar dalam radio, saya dengar dalam radio, katanya tayangan video itu telah disekat